الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-puan sekalian, bersyukur pada Allah malam ni kita dipertemukan dan dalam masa yang singkat ini insya-Allah tuan-puan sekalian saya tak berhajat untuk memanjangkan perkongsian malam ini. Saya percaya tuan-puan sekalian pun sudah mempunyai aktiviti Al-Quran sebentar tadi, membaca sehingga khatam daripada surah An-Naba sampai surah An-Nas saya tadi baca. Ke macam mana? Ad-Duha An-Nas. Alhamdulillah pada malam ini tuan-puan sekalian semua khatam Al-Quran. Dan mudah-mudahan dekat situ sudah ada pahala yang besar untuk mereka yang membaca Al-Quran. Tambah-tambah tuan-puan sekalian luangkan sikit masa lagi untuk nak memahami sedikit apa yang Allah sebutkan daripada Al-Quran Karim itu. Okey, baik. Pada malam ini tuan-puan sekalian saya memilih untuk berkongsi satu surah yang mungkin jarang-jarang dikongsikan ataupun jarang-jarang dipopularkan. Tambah-tambah tuan-puan sekalian hari ini bila sebut surah-surah dalam Quran asal nak tadabbur je, kebanyakannya surah-surah yang dipilih adalah surah-surah popular. Surah-surah popular yang saya maksudkan contohnya adalah surah Al-Mulk, surah As-Sajdah, surah Al-Kahfi, kan, Juz'u Amma. Itu adalah surah-surah yang barangkali itu kita sudah biasa mendengar tadabburnya. Kan, tetapi saya pilih surah Ghafir kerana saya nampak surah ini jarang-jarang dipopularkan. Mungkin bila sebut surah Ghafir ada setengah-setengah kita ni tak alert pun dalam Quran ada surah Ghafir. Mungkin barangkali. Saya rasa saya pernah kongsi dengan tuan-puan sebelum ni. Ada setengah tu saya pernah pergi satu tempat saya berkuliah. Saya sebut surah Al-Ma'arij, tuan-puan sekalian. Surah Al-Ma'arij. Jadi ada orang pula boleh tanya dekat saya, "Ustaz, ada yang Ustaz surah Al-Ma'arij dalam Al-Quran?" Terkejut saya. Maksudnya ada orang yang tak tahu ada kewujudan surah Al-Ma'arij dalam Al-Quran. Surah Ghafir, surah Al-Ahzab pun ada yang tak tahu ada wujud dalam Al-Quranul Karim. Salah satu daripada 114 surah tu. Sebab sudah terbiasa dengan surah-surah popular. Al-Mulk dia orang tahu, Yasin dia orang tahu, Al-Kahfi dia orang tahu, kan? Ad-Duha dia orang tahu. Yang popular je lah. Sedangkan dalam Al-Quran ada 114 surah yang kita tidak boleh bezakan kelebihan-kelebihannya. Sebab setiap kalam Allah ini berkelebihan yang sangat tinggi, berkualiti yang sangat tinggi, tuan-puan sekalian. Okey, baik. Hari ini kita nak tengok surah Ghafir, tuan-puan sekalian. Surah Ghafir ni, tuan-puan sekalian, dia berada pada muka surat 467. 467 dalam Al-Quran. Kalau ikut resam Usmani, dia berada pada muka surat 467 lah. 467. Dan surah Ghafir ni, saya cerita sikit lah dia punya basic idea tentang surah ni. Surah Ghafir ni dia termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Dia mengandungi 85 ayat, tuan-puan sekalian semuanya. 85 ayat. Jumlah kalimah dalam surah Ghafir ni, tuan-puan sekalian, jumlah kalimah kalau tadi 85 ayat, ada 85 ayat. Tapi dalam 85 ayat ni berapa banyak kalimah yang ada kat dalam surah Ghafir ni? Ada 1200 kalimah dalam surah Ghafir. 85 ayat, 1200 kalimah. Jadi sesiapa yang membaca surah Ghafir ni, ketahuilah kita sudah membaca 1200 kalimah surah Ghafir, dalam surah Ghafir. Dan daripada 1200 kalimah itu berapa huruf? Ada 4970 huruf, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Okay, 85 ayat, 1200 kalimah, 4970 huruf dalam surah Ghafir. Jadi kalau kita ini betul-betul mengharapkan fadilat membaca Al-Quranul Karim, maka mungkin barangkali tuan-puan sekalian kan kita pernah dengar kan ada hadis Nabi yang sahih yang mana bukanlah dikira tuan-puan sekalian pahala membaca Quran tu alif lam mim itu 10, tetapi alif 10, lam itu 10, mim itu 10. Maksudnya setiap satu huruf tu 10 ganjaran. Jadi ada 4970 huruf, tuan-puan sekalian, dalam surah Ghafir. Kali 10, kurang-kurang kita akan dapat 49,700, tuan-puan sekalian, pahala membaca surah Ghafir. Mudah-mudahan insya-Allah. Ini sedikit lah tuan-puan sekalian gambaran basic permukaan yang kita kena tahu tentang surah Ghafir. Okey, baik. Saya nak pergi pula kepada apakah makna Ghafir. Okey, apakah makna Ghafir? Ghafir ini maksudnya yang maha mengampuni. Yang maha mengampuni. Yang mengampun ataupun yang maha mengampuni lah. Maka surah ini tidak dapat tidak tuan-puan sekalian bila namanya surah Ghafir, maka surah ini ada elemen-elemen yang menceritakan berkenaan dengan tuan-puan sekalian. Okey. Dalam surah ini ada berceritakan berkenaan dengan gambaran keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tuan-puan sekalian boleh mute kan ke? Tulis Al-Syab, ada Quran tulis Syirah. Okey. Jadi tuan-puan sekalian boleh Jadi dalam surah ini ada cerita pasal keampunan.
Kenapa surah ini ada cerita pasal keampunan dan apakah kepentingan kita mengetahui tentang keampunan Allah Subhanahu Wa Taala ni? Okey, satu fakta menarik yang saya tak kongsikan dengan tuan-puan tadi, iaitulah surah Ghafir ini dia termasuk dalam kumpulan 7 surah yang dimulakan dengan Hamim. Okay? Sebab surah Ghafir ni ayat pertama dia adalah huruf muqatta'ah, iaitu Ha Mim. Ha Hamim. So dalam Al-Quran ada 7 surah yang dimulakan dengan Hamim ini sendiri tuan-tuan sekalian. Ada 7 surah. Okay? Ataupun kita namakan kumpulan surah-surah yang Hamim permulaan ni, dia punya kategori surah ni namanya surah Hawamim. Hamim tu satu. Hawamim ni adalah surah yang gabungan lah ataupun keseluruhan surah yang bermula dengan Hamim. Maka surah yang mulakan Hamim ni ada berapa tadi tuan-tuan sekalian? Ada 7 semuanya. Ada 7. Surah Ghafir ni adalah surah yang pertama daripada 7 surah yang bermula dengan Hamim. Okay? Ada 7, dia adalah surah yang pertama. Okey, untuk makluman tuan-puan sekalian, surah-surah Hawamim ni dia banyak menceritakan berkenaan dengan apa? Bercerita berkenaan dengan kepentingan dakwah dan jihad. Ada 7 surah surah Hawamim. Ketujuh surah Hawamim ini dia punya tema dia sama, iaitu untuk mengangkat kepentingan dakwah dan kepentingan jihad. Dakwah dan jihad. Ini 2 tema utama surah Hawamim. Termasuklah surah Ghafir yang kita nak bincang malam ini juga mengangkat tema kepentingan dakwah dan juga kepentingan jihad. Jadi dalam surah ini tuan-puan sekalian, bila kita tahu tema dia pasal kepentingan dakwah, lalu apa kaitan dengan nama surah ni sebagai Ghafir? Rupa-rupanya tuan-puan sekalian, dalam nak memastikan setiap dakwah yang kita sampaikan itu berstatus menang, maksudnya bila kita berdakwah tu orang mudah nak terima, orang mudah nak resapkan apa yang kita sampaikan, tidak dapat dinafikan ada faktor keampunan Allah yang akan memudahkan sesuatu penyampaian itu meresap masuk ke jiwa pendengar-pendengar ataupun jiwa mad'u pada hari ini. Kita ingat ke bila berdakwah ni tuan-puan sekalian, kita kena siapkan dengan pembacaan yang banyak, barangkali kita kena mahirkan dalam pertuturan bagi lancar dan sebagainya. Dua-dua tu pun penting juga tuan-puan sekalian. Tapi Allah bila mendatangkan surah Ghafir, Allah bagi tahu orang-orang yang nak berdakwah, pastikan kita terlebih dahulu mengundang keampunan Allah kepada yang nak berdakwah. Sebab tanpa keampunan daripada Allah SWT, hati pendakwah tu kotor. Dia masih lagi bergelumar dengan dosa. Dia banyak lagi benda-benda kotor kat diri dia. Kalau dia sendiri kotor tuan-puan sekalian dengan dosa-dosa yang dia dah buat banyak sebelum ini, tanpa diampunkan lagi oleh Allah, macam mana dia nak bersihkan hati orang-orang yang mendengar dakwah dia? Nampak dah? Okay, dah dapat dah kaitan tadi tu. Tema besarnya dakwah, tapi apa kaitan keampunan dengan dakwah? Orang yang nak memudahkan dakwah dia kena mengundang keampunan Allah terlebih dahulu. Sebab itu tuan-puan sekalian, bila kita nak menyampaikan kebaikan, kita semua ni pendakwah tuan-puan sekalian, dia tak semestinya semua kena jadi ustaz belaka tak. Kena duduk ceramah dekat atas meja masjid belaka tuan-puan sekalian, meja penceramah masjid belaka, tidak begitu. Kita ni semua pendakwah belaka. Asal kita mengajak orang kepada kebaikan, kita ajak orang meninggalkan kemungkaran, kita pendakwah lah tu. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita lakukan perkara tu, kita adalah pendakwah. Tetapi tuan-puan sekalian, di sini Allah mencadangkan kepada kita, undanglah keampunan Allah. Supaya amar ma'ruf nahi munkar ni akan dapat dijalankan, dapat ditebarkan dengan baik kepada semua masyarakat. Tanpa sebarang sekatan. Kadang-kadang kita duk fikirlah, kenapalah dakwah tak sampai, sebab aku tak pandai bercakap ke, sebab aku tak pandai melawak ke. Kadang-kadang kita fikir begitu. Rupa-rupanya Allah ajarkan kepada kita sebagai pendakwah, muhasabah diri, ada tak dosa-dosa yang kita tak minta ampun lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tema besar surah Ghafir ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, surah Ghafir ini juga yang saya sebutkan tadi dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Tuan-puan sekalian tahu kan huruf muqatta'ah ni apa kan? Huruf muqatta'ah ni adalah huruf yang terpotong. Yang tadi saya sebut tadi lah Hamim. Dia seangkatan lah macam alif, lam, mim, atau taha, kaf, ha, ya, ain, sad. Itu huruf muqatta'ah lah. Huruf-huruf lah maksud. Muqatta'ah ni maksudnya yang terpotong. Huruf-huruf yang terpotong. Itu maksudnya huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong. Kenapa kita panggil alif, lam, mim, ham, mim ni semua huruf yang terpotong? Sebab apa? Sebab dia nampak bergabung. Sebab hamim, tuan-puan sekalian, ejaan dia ha dengan mim tu bergabung. Tapi kita tak sebut ham, tak sebut him, tak sebut hum.
Tapi kita akan sebut dalam satu huruf punya sifat bunyi dia. Kan? Lepas tu kita sebut ha, mim, alif, lam, mim. Nampak tak? Kita potong-potongkan dia punya tu. Walaupun dia bergabung, tapi kita potong. Sebab tu istilah yang digunakan oleh ulama ulum Quran, alif lam mim kaf ha ya ain sad, alif lam mim sad taha, semua tu dikatakan sebagai huruf muqatta'ah. Sebab kita tak sebut dia secara bergabung. Kita sebutkan dia secara terpotong. Okey, satu persamaan di antara semua surah-surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah ni tuan-puan sekalian, persamaannya adalah kalau tuan-puan sekalian perasan, lepas sebut je huruf muqatta'ah, pasti Allah akan sambung dengan Al-Quran punya cerita. Perasan tak? Perasan tak tuan-puan sekalian? Bila Allah sebut je huruf muqatta'ah dalam Al-Quran, mesti ayat selepas tu cerita pasal Al-Quran. Okey. Cuba tuan-puan sekalian tengok surah Ghafir. Tuan-puan sekalian, bila Allah sebut alif ha mim dalam surah Ghafir tu, cuba tuan-puan sekalian tengok ayat selepas ayat pertama tu. Apa Allah sebut dekat dalam ayat tu tuan-puan sekalian? Allah sebut apa? Hamim. Sambungan dia apa? Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Betul tak? Ya. Ayat kedua tu kan cerita pasal apa tu? Alkitab kan? Alkitab tu rujuk pada apa? Al-Quran. Nampak tak? Jadi lepas huruf muqatta'ah, ayat selepas tu mesti cerita pasal Quran. Adakah surah Ghafir saja lepas huruf muqatta'ah disambung pasal Quran? Tak. Contoh surah yang kita biasa baca mungkin surah Yasin. Lepas Yasin, ayat kedua surah Yasin apa benda tuan-puan sekalian? Al-Quranil Hakim. Wal Quranil Hakim pasal Quran juga kan? Ya. Okey, surah Al-Baqarah tuan-puan sekalian. Alif lam mim sambung. Surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surah Al-Imran, Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaikal kitab. Still cerita pasal Quran. Jadi kenapa surah-surah dalam Al-Quran ni asal mula dengan huruf muqatta'ah ke, tak kira lah hamim ke, alif lam mim ke, kaf ha ya ain sad ke, kenapa disambung dengan Quran punya cerita? Sebab apa? Sebab tuan-puan sekalian, huruf-huruf ini Allah biarkan dia jadi rahsia tanpa diketahui apakah makna. Bayangkan tuan-puan sekalian, dekat belakang saya ni ada banyak kitab tafsir. Berjilid-jilid orang karang tafsir tuan-puan sekalian, mufassir kita berjaya untuk mentafsirkan sepanjang-panjang ayat dalam Al-Quran. Iaitu dalam surah Al-Baqarah tu kan ada satu muka surat tu satu ayat ya tuan-puan sekalian. Itu pun mufassir kita mampu tafsirkan ayat yang panjang berjela macam tu. Ayat panjang-panjang mufassir kita mampu tafsirkan. Tetapi tuan-puan sekalian, bukalah penjuru tafsir yang ada kat belakang ni tuan-puan sekalian. Bila tiba tafsiran kepada huruf-huruf muqatta'ah ni, paling tinggi para ulama tafsir kita akan mengatakan wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Itu je komen yang paling besar mereka mampu untuk katakan. Mereka tak mampu untuk mentafsirkan apa itu maksud alif lam mim, apa itu hamim, apa itu taha, apa itu yasin. Tidak ada tafsiran. Kan? Ayat panjang boleh tafsir, tapi huruf pendek-pendek satu dua huruf ni tuan-puan sekalian, ulama tafsir kita tak mampu nak tafsirkan. Kenapa? Sebab memang Allah jadikan huruf-huruf ini hanya Allah saja yang tahu maknanya tuan-puan sekalian, hakikat. Allah biarkan Allah saja yang tahu. Maka di saat kita ni tuan-puan sekalian boleh tafsirkan banyak ayat panjang-panjang boleh tafsir, tapi yang sikit-sikit ni tak mahu mentafsir, ini membuktikan yang bahawasanya manusia ni dia ni takkan dapat tahu semua benda. Di saat kita mungkin ada banyak pengetahuan, tapi Allah menegur kita punya kebijakan ni tuan-puan sekalian. Allah nak bagi tahu, walaupun kamu tahu banyak benda, tapi kamu tak akan dapat tahu semua benda. Dapat tangkap tak poin ni? Kita mungkin tahu banyak benda, tapi kita tak boleh nak tahu semua benda. Itu bukti dia. So cara Allah menegur kejahilan manusia, cara Allah nak menjentik kejahilan manusia ni, aku tak perlu hantar satu ayat, tak perlu nak hantar satu surah nak bagi tahu kamu ni jahil. Nak bagi tahu manusia ni jahil, cukup dengan aku hantar satu dua huruf je untuk nak bagi tahu manusia ni takkan tahu semua benda. Dalam bahasa lain tuan-puan sekalian, tadabbur untuk huruf muqatta'ah ni adalah jangan kita merasakan kita ni terlalu pandai dekat muka bumi ni. Kalau kita pandai sangat, cuba tafsirkan 2-3 huruf dalam Al-Quran. Kan? Hamim ni 2 huruf. Dalam Quran ada tak surah yang dimulakan dengan 1 huruf je tuan-puan sekalian? Ada tak ada? Ada. Ada qaf, nun, kan tuan-puan sekalian kan? Hak 1 huruf ni pun kita tak mampu nak tafsirkan tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Sebab tu kita memang tak pandai lah tuan-puan sekalian. Kita ni memang tahu banyak benda tapi takkan tahu semua benda. Macam tu je Allah nak bagi tahu yang kita ni tak pandai tuan-puan sekalian. Takkan pernah menandingi kepandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat kita sudah tahu yang kita ni banyak benda tak tahu tuan-puan sekalian, kita dah sedar kita banyak benda tak tahu, maka Allah kata
kata, jangan pula kamu kata, oh saya dah banyak tak tahu, saya tak nak belajar lah, biarlah saya terus jahil dalam keadaan jahil begini. Tak, Allah kata, bila kamu sedar kamu banyak tak tahu, maka rujuklah Al-Quran sumber pengetahuan. Sebab itu ayat kedua lepas kita disentak dengan kita ni banyak benda tak tahu, huruf-huruf sikit pun tak tahu, maka Allah kata bila kamu dah tahu kamu ni tak tahu, banyak benda tak tahu, rujuklah Al-Quran sumber pengetahuan yang paling agung. Sebab tu ayat selepas tu mesti kita pasal Quran. Sebab Quran tu adalah sumber pengetahuan yang teragung untuk kehidupan manusia. Dan nampak dah kaitan kenapa lepas huruf muqatta'ah semuanya pasal Quran. So, lepas kita tahu kita tak pandai, kita kena pandaikan diri dengan sumber teragung untuk mendapatkan pengetahuan, iaitulah Al-Quranul Karim. Itu antara benda yang penting jugalah untuk kita berkenal-kenalan dengan surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ni, tuan-puan sekalian. Okey, baru kita masuk, tuan-puan sekalian, sikit-sikit berkenaan dengan apa yang ada dekat dalam surah Ghafir ni, tuan-puan sekalian. Panjang surah Ghafir ni, ada 85 ayat. Walaupun 85 ayat, tuan-puan sekalian, dia ada banyak tema-tema, banyak cerita. Cuma saya rasa untuk nak kongsikan secara menyeluruh pada hari ini, saya akan ambil sikit-sikit je lah, tuan-puan sekalian. Saya akan bentangkan overview dulu. Tapi lepas ni untuk nak detailkan tu, saya akan ambil 1-2 ayat saja. Okey tak okey? 1-2 ayat saja untuk kita tadaburkan. Saya akan bawa overview punya ataupun big picture surah ni dulu, baru saya akan bawa 1 ayat untuk dikupas. Okey, baik. Saya pergi pada segmentasi dulu, tuan-puan sekalian. Okey, daripada ayat 1 sampai ayat 22, kan ada 85 ayat. Saya pecahkan surah Ghafir ni kepada 3 bahagian. 3 tema dalam surah ni. Okey. Sekarang ni kita nak bincang apa yang Allah ceritakan daripada ayat 1 sampailah ayat yang ke-22, tuan-puan sekalian. Apa cerita dia? Okey, ceritanya adalah, tuan-puan sekalian, daripada ayat 1 sampai 22 ni, Allah nak cerita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Pengampun kepada mereka yang nak beriman. Saya ulang Allah kata, Allah Subhanahu Wa Taala daripada 1 sampai 22 ni cerita pasal Allah tu Maha Pengampun kepada sesiapa sahaja yang ada keinginan untuk beriman. So bila sebut ada keinginan nak beriman tu, tuan-puan sekalian, keinginan tu bukan tunggu kena perfectkan iman tu baru Allah bagi pengampunan. Tak. Allah kata bila tercetus je rasa, mungkin kita tak bertindak mana lagi, tapi tercetus je rasa nak beriman kepada Allah, untuk keadaan sebegitu pun kata Allah sudah diberikan pengampunan. Tuan-puan sekalian percaya tak pada benda ni? Kadang-kadang kita kata, Ustaz, untuk dapat pengampunan mestilah kena buat beriman tu betul-betul dulu baru dapat pengampunan daripada Allah. Tak, Allah kata yang buat benda tu pun dapat pengampunan. Tapi kita berniat je untuk nak beriman, Allah sudah sediakan keampunan. Nak saya buktikan tak, tuan-puan sekalian, dalam Quran banyak Allah sebut pasal benda ni. Hanya berniat je untuk beriman sudah mendapat keampunan daripada Allah. Iaitu dalam surah Yasin, tuan-puan sekalian. Dalam surah Yasin, kan kita ada baca berkenaan dengan ada orang-orang yang nak beriman kepada Allah dan Rasul. Tetapi sebab mereka ni adalah hamba kepada seorang tuan, kepada seorang tuan Said. Sebab dulu kan, tuan-puan sekalian, amalan perhambaan kan ada. Amalan perhambaan kan wujud pada zaman dulu. Maka mereka ni, tuan-puan sekalian, ada setengah-setengah hamba ni, dia adalah hamba kepada tuan. Which means dia adalah hamba kepada seorang tuan owner lah, sebagai hamba kepada seorang owner. Maka kadang-kadang dia ni nak tunjukkan keimanan kepada Allah dan Rasul, dia tak mampu nak buat secara terang-terangan. Sebab takut-takut kalau dia isytiharkan keimanan, tuan dia tak suka, habis dia. Mungkin dia akan terhenti sumber pendapatan, maka dia akan hilang tempat pergantungan, tempat tinggal dan sebagainya. Maka akan ada kemuratan tertentu kalau dia isytiharkan keimanan. Sebab tak semua hamba, tuan-puan sekalian, sekuat Sayyidina Bilal. Tak semua orang macam ada kekuatan macam Bilal yang boleh menyatakan keimanan secara terang-terangan kepada tuan dia, tuan-puan sekalian. Tak semua orang begitu. Tak semua orang begitu. Jadi tak dapat nafi ada hamba-hamba pada zaman dulu, tuan-puan sekalian, yang dia rasa nak beriman tapi dia beriman secara diam-diam. Sebab tu Allah kata ada orang yang disebutkan surah Yasin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu beriman kepada Allah dalam keadaan ghuyub, dalam keadaan tidak dilihat oleh orang lain. Iaitu macam ghaib lah. Tapi dia beriman, tapi dia ghaib. Dia tidak menjaharkan keimanannya depan orang lain. Lalu Allah kata untuk orang-orang yang beriman secara ghaib ni, yang tak dilihat oleh orang ni, diam-diam ni, Allah sediakan untuk mereka benda, tuan-puan sekalian. Lahum maghfiratun wa ajrun karim. Kata Allah, diorang ni dah beriman diam-diam. Kita mungkin kata, tak jantan lah orang macam ni. Tak seperti Sayyidina Umar. Bila beriman tu, dia terus bagi tahu siapa yang nak isteri jadi isteri yang nak bertukar menjadi janda, siapa yang anak nak bertukar jadi anak yatim, halang aku untuk pergi berhijrah.
Halang aku untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua orang macam Umar, jantan macam Umar. Bila kita baca ayat ni, ada apa ke barang kita ni, apa orang tu beriman secara diam-diam. Kita mungkin kata dia tu macam tak jantan. Tapi Allah punya pandangan untuk orang sebegini, dia beriman diam-diam ataupun sekalian, Allah kata, tak apa. Untuk mereka yang sudah ada keinginan nak beriman kepada Allah, walaupun diam-diam, lahum maghfirah. Aku dah sediakan keampunan untuk mereka. Dan bukan sekadar keampunan, tuan-tuan sekalian, Allah sediakan untuk orang-orang macam ni. Allah kata wa ajrun kabir, wa ajrun karim pun ada, wa ajrun kabir pun ada, tuan-tuan sekalian. Dapat keampunan satu part, kedua Allah kata untuk mereka sudah ada pahala yang mulia dan pahala yang sangat besar. Kalau beriman diam-diam pun dapat pahala besar, dapat keampunan, tuan-tuan sekalian. Kalau macam kita ni, kita beriman tak diam-diam dah. Kan? Kita dah isytiharkan keimanan kita. Kalau diam-diam dapat begitu ganjarannya. Kalau kita yang isytiharkan keimanan, bersungguh mengiyakan keimanan, agak-agak lagi besar tak daripada keampunan dan pahala yang besar kita dapat. Lagi besar lah daripada tu. Okay? Lagi besar daripada tu, tuan-tuan sekalian. Boleh faham setakat ni? Jadi itu gambaran ayat 1 sampai 22. Ceritanya berkenaan dengan Allah Maha Pengampun kepada sesiapa saja yang nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Itu ayat 1 sampai 22 punya cerita. Lalu disambung lagi, tuan-puan sekalian, ayat 23 sampai ayat 55. Kalau tadi 1 sampai 22. Sekarang 23 sampai 55. Cerita apa pula dalam babak pertengahan surah Ghafir ini? Iaitu, tuan-puan sekalian, ayat 23 sampai 55 ni cerita pasal kisah pertembungan di antara Nabi Musa dan Firaun dan Haman dan Qarun. Kalau tuan-puan sekalian tercari-cari, di manakah cerita yang menggambarkan kisah pertembungan di antara Nabi Musa dengan 3 individu ini, Firaun, Haman, Qarun, surah Ghafir lah tempat dia. Tuan-puan sekalian pernah dengar kan watak-watak seperti Firaun? Itu pernah dengar kot. Haman pernah dengar, tuan-puan sekalian, Haman? Haman ni adalah penasihat kepada Firaun, tuan-puan sekalian. Haman, pernah dengar kisah Haman? Dan pernah dengar tak Qarun, tuan-puan sekalian? Qarun orang-orang yang sangat kaya raya, dan untuk makluman tuan-puan sekalian, mungkin ramai yang tak tahu fakta ini, Qarun adalah tali barut daripada Bani Israel. Tahu tuan-puan sekalian tali barut? Sebab Qarun bukan orang Kibti. Yang biasanya akan turut Firaun ni, tuan-puan sekalian, adalah orang Kibti. Sebab Bani Israel ni kena tindas kau-kau dengan Firaun, tuan-puan sekalian. Kena tindas. Maka tuan-puan sekalian, Qarun ini untuk makluman dia adalah daripada kalangan Bani Israel. Cuma dia ni adalah tali barut. Kalau tuan-puan sekalian dah tengok cerita Mak Kilau, tuan-puan sekalian kan, tengah viral cerita Mak Kilau sekarang ni, kan ada tali barut tu. Kan ada tali barut tu, tali barut tu kan. Macam itulah lebih kurang Qarun. Qarun tu adalah tali barut daripada Bani Israel yang membocorkan banyak sangat kerahsiaan daripada Bani Israel. Itu adalah Qarun. Dan disebabkan itulah dia kaya. Dia kaya bukan sebab dia ada bisnes ke apa, tuan-puan sekalian. Tapi dia kaya tu sebab menjadi tali barut kepada Firaun, kepada inilah yang tali barut Bani Israel, dia bagi maklumat kepada Firaun. Itu adalah Qarun. Jadi kisah pertembungan Nabi Musa dengan 3 individu, tuan-puan sekalian, dirakam kemas oleh Allah daripada ayat 23 sampai ayat 55. Jadi kalau tuan-puan sekalian nak tahu ceritanya, ada kat dalam ni lah. Adalah cerita berkenaan dengan tuan-puan sekalian Allahumma salli ala Muhammad, berkenaan dengan bagaimana dialog Nabi Musa dengan Firaun, dan macam mana kita kalau saya buat refleksi lah, kalau tadabbur pada babak ini, kalau kita nak belajar macam mana ucapan dakwah yang berkesan, ucapan dakwah yang bagus, maka kita boleh belajar daripada ucapan Nabi Musa kepada Firaun. Waktu dia berdebat, waktu dia berucap kepada Firaun, tuan-puan sekalian, kita boleh belajar pidato yang sangat mengesankan daripada babak Nabi Musa bertemu dengan 3 individu ni, tuan-puan sekalian. Babak 23 sampai 25 ni, kita belajar juga kita belajar juga tentang berkenaan teknik berdakwah. Macam mana nak susun kalimat dan macam mana kita nak membuat ucapan yang mengesankan orang yang mendengar. Ini adalah babak yang sangat penting lah dalam surah Ghafir, ayat 23 sampai ayat 55. Okey, baik. Itu adalah babak pertengahan. Babak akhir surah ini, bahagian yang ketiga, ayat 56 sampai ayat 85. 56 sampai ayat 85. Apa cerita daripada ayat 56 sampai 85 ni, tuan-puan sekalian? Cerita dia adalah penegasan kesudahan mereka yang takabur kepada ayat-ayat Allah. Saya ulang apa cerita daripada ayat 56 sampai 85 ni? Cerita berkenaan dengan Allah menegaskan kesudahan
mereka-mereka yang takabur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-puan sekalian, Nabi Musa punya dakwah kepada 3 individu ni tuan-puan sekalian adalah model dakwah saja. Hakikatnya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Nabi Musa takkan cakap ikut atas kapasiti apa yang dicerna dekat fikiran dia sendiri. Sebaliknya apa yang disampaikan itu adalah apa yang telah Allah wahyukan kepada baginda Nabi Musa alaihi salam. Maka kalau Nabi Musa dia sampaikan apa yang Allah sampaikan, maka Nabi Muhammad juga tuan-puan sekalian menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada dia. Tak? Nabi Muhammad tak sampaikan ikut kepala dia sendiri. Maka bila Nabi Muhammad sampaikan apa yang Allah sampaikan, macam mana Allah sampaikan perintah ataupun benda yang perlu disampaikan kepada Nabi Muhammad? Tidak lain tidak bukan melalui ayat-ayat Allah, melalui Al-Quran. Maka bila ada orang mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, diperdengarkan kepada mereka, dihujahkan kepada mereka, ada orang menerima. Maka ada orang yang beriman bila mendengar dakwah Nabi, menyampaikan ayat-ayat Allah. Tapi tak dapat nafi tuan-puan sekalian, akan ada juga segelintir yang masih lagi ego, masih lagi sombong, takabur bila berhadapan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut takabur ni tuan-puan sekalian, takabur ni apa? Nak tahu juga tuan-puan sekalian punya pendapat ni. Kita banyak kali dan kita biasa sebut perkataan takabur tu apa? Cik tuan-puan sekalian komen sikit. Nak komen dekat chat pun boleh, nak bersuara pun boleh. Takabur tu apa menurut pandangan tuan-puan sekalian? Mungkin malam ni kita boleh clearkan istilah takabur tu supaya kita tak tersalah guna hari ni. Takabur tu apa tuan-puan sekalian? Takabur. Mana takabur? Sombong Ustaz. Tuan Haji Yahya kata takabur itu bermakna sombong. Sombong itu takabur. Puan Zainun Ahmad pun kata sombong. Okey, ada lagi tak yang nak komen? Kok dia kata saya tak sependapat, saya kata bukan sombong. Mungkin bagi dia maksud dia lain daripada apa yang disebutkan oleh Haji Yahya dengan Puan Zainun. Puan Asia Ahmad engkar, takabur itu bermaksud engkar. Okey, ada lagi tak yang lain? Saya sombong dan angkuh. Sombong dan angkuh, takabur. Okey, masih lagi mengekalkan idea sombong di situ ya. Yes. Okey, baik. Ada lagi yang nak bersuara sebelum saya buat recap kepada apa yang tuan-puan sekalian berikan pendapat ini? Ada tak? Okey, tak ada. Okey, tuan-puan sekalian, tak dapat nafi apa yang tuan-puan sekalian sebut tadi tu tuan-puan sekalian sebutkan tadi semua betul, iaitu maksudnya adalah sombong. Tapi tuan-puan sekalian, sombong, kalaulah kita nak definisikan sombong, ada je perkataan lain dalam Al-Quran yang maksudnya juga sombong. Seperti aba. Aba juga dinisbahkan kepada sombong, ego sombong, angkuh, sama je. Tapi takabur ni macam mana tuan-puan sekalian? Sombong yang bagaimana yang dikatakan takabur maksudnya? Takabur ini datang dari perkataan kabara. Kabara. Kabara ni apa? Besar. Kabir tuan-puan sekalian, Allahu Akbar kabir. Kabir itu kan besar. Jadi orang-orang yang dikatakan takabur ini, dia tak dapat lagi daripada konsep besar tu. Besar apa? Dia merasakan dirinya tu sentiasa lagi besar daripada orang lain. Nampak tak? Besar ni bukan maksudnya dia sudut fizikal, tidak. Dia rasa diri dia besar tu maksudnya macam dia sentiasa merasakan dia tu macam lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Tu yang maksudnya besar tu. Dia membesarkan dirinya melebihi segala benda. Kalau dia takabur sama manusia, dia sentiasa merasakan manusia tu lagi bawah daripada dia. Manusia lain tu, orang lain dekat depan dia tu sentiasa lagi bawah daripada dia. Dia sentiasa merasakan dia tu lagi besar daripada orang lain. Itu takabur sama manusia. Tapi jenayah dalam surah Ghafir, penutup surah Ghafir ni, ayat 56-85 ni, Allah kata mereka bukan takabur dengan manusia. Mereka takabur dengan ayat-ayat Allah. Itu yang parah. Kalau takabur dengan manusia tuan-puan sekalian, itu dah unacceptable dah. Itu dah teruk dah tuan-puan sekalian. Tetapi hak ni jadi lagi parah sebab dia takabur dengan Allah dan takabur dengan kalam Allah, dengan ayat-ayat Allah. Itu yang teruk. Sampai dia merasakan apa yang difikirkan dekat fikiran dia tu lagi hebat, lagi rasional, lagi relevan daripada ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Itu takabur kepada ayat-ayat Allah tuan-puan sekalian. Boleh faham Saya ulang sekali lagi. Takabur kepada ayat-ayat Allah bermaksud dia merasakan apa yang ada kat fikiran dia tu, yang difikirkan itu lagi hebat, lagi rasional, lagi relevan daripada apa yang dia dengar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dia kata macam ni lah, ayat Allah tu macam tak logik, tak relevan, tak boleh pakai. Lebih kurang macam tu.
Fikiran saya ni lagi boleh pakai. Logik akal saya lagi boleh pakai. Ini adalah orang yang takabur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati ya. Sebab tuan-tuan sekalian, bila berhadapan dengan kalam Allah ni, kita kena ada disiplin. Disiplin kita bila berhadapan dengan kalam Allah ni, kita kena ada disiplin sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Kita dengar, kita taat. Tapi bila kita rasa macam kita hebat sangat, tu yang Allah tegur dalam surah Al-Hujurat tu. Sampai Allah terpaksa merakamkan satu etika khusus kepada orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah. Jangan kamu pernah sesekali mendahulukan pemikiran dan idea kamu melebihi dan mendahului apa yang telah Allah sampaikan kepada kamu. Jangan la tuqaddimu, jangan pernah overrun ke? Jangan pernah overtake. Kalau Allah punya kedudukan paling tinggi tu, jangan letak ada lagi benda atas daripada tu. Tentang kamu guna akal kamu nampak lagi hebat daripada apa yang Allah bincangkan ke? Tak boleh. La tuqaddimu baina yadayillah. Jangan pernah kita mendahului Allah. Dan ayat lepas tu pula Allah sebut, jangan pula kamu meninggikan suara kamu lebih daripada suara Rasul. Sebab tu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan pernah meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Dia ada dua makna dekat sini. Makna pertama, suara dari sudut tone, dari sudut volume suara. Kalau Nabi dia punya volume tara nombor 5, kamu kena bercakap tara tak boleh lebih daripada nombor 5. Kurang ataupun sama, yang itu dibenarkan. Tapi kalau Nabi punya volume 5, kamu punya volume 6, tak boleh. Tu kamu telah dikira tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dah lebihkan suara kamu daripada suara Nabi. Itu makna pertama. Makna kedua tuan-puan sekalian adalah mendahulukan pendapat kamu lebih daripada pendapat Nabi. Sebab asbabun nuzul ayat tu adalah waktu nak pilih tuan-puan sekalian, ada seorang khalifah kat satu tempat ni tuan-puan sekalian, Sayyidina Abu Bakar ada keluarkan satu pendapat, Sayyidina Umar pun ada keluarkan seorang pendapat ni. Maka bertemu pendapat Umar dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar tuan-puan sekalian. Dan pada waktu itu sampai terlupa untuk nak bertanya dekat Rasulullah, siapakah yang paling layak untuk naik sebagai pemimpin dekat tempat ni. Jadi tuan-puan sekalian, di situlah Allah tegur, jangan kamu tinggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Dalam makna pendapat kamu, jangan pernah kamu tinggikan lebih daripada pendapat Nabi Muhammad SAW. Hebat mana pun kamu berfikir orang tu paling layak, kamu kena tanya pendapat Nabi. Sebab Nabi itu adalah qadhi. Nabi itu adalah pemutus kepala keputusan. Kamu kena tanya pendapat dia. Itu disiplin ni tuan-puan sekalian. Okay? Jadi, bila kita baca bahagian ketiga ni tuan-puan sekalian, kita akan jadi insaf. Sepatutnya bila kita baca kalam Allah ni, tuan-puan sekalian, kita dah banyak hari khatam dah. Banyak ayat yang kita baca tuan-puan sekalian. Sepatutnya yang akan terbina daripada banyaknya baca Quran ni adalah perasaan rendah diri depan kalam Allah. Saya tak boleh merasakan apa yang saya tahu tu lebih hebat daripada apa yang Allah tahu. Kalau Allah kata begitu, saya tak boleh kata apa yang Allah katakan itu tak nampak logik dan tak nampak relevan daripada apa yang saya fikirkan. Sentiasa merasakan Allah punya kalam itu adalah kalam yang maha hebat, yang sentiasa melebihi, menjangkaui daripada apa yang kita fikirkan dalam kepala kita tuan-puan sekalian. Boleh faham setakat ni? Okay? Jadi itu adalah bahagian yang terakhir surah Ghafir tuan-puan sekalian. Okay? Itulah keseluruhan surah Ghafir. Maka tuan-puan sekalian, dalam masa yang berbaki, kita tinggal berapa minit ni Haji Nuriah? Saya pun tak pasti nak habis pukul apa ni. Kalau ikutkan 1 jam, tak apalah kita berhenti 10.35 dah, paling lewat 10.35 okey tuan-puan sekalian. Boleh stay tak ni? Ke ngantuk dah ni? Ngantuk dah? Dah ngantuk ke boleh sambung? Angguk tu saya tak tahu angguk untuk yang mana. Boleh sambung ke ataupun angguk? Ustaz 10.45 boleh. Maksimum 10.45, tapi saya cuba sehabis baik untuk berhenti 10.35. Supaya tuan-puan sekalian pun ada quality time lah untuk nak belajar. Tuan-puan sekalian. Kalau kita dalam panjangkan tuan-puan sekalian pun tengah duduk berperang, nak tidur dah Ustaz ni. So saya cuba meraihkan tuan-puan sekalian. Okey, baik. Banyak yang biasa ni Ustaz. Sebab dia orang dengan Ustaz Faiz selalu dekat-dekat around that lah baru habis. Okay. Malam 3 malam 1 minggu. Alhamdulillah. Sudah biasa lah. Tapi tak apa. Saya cuba sebaik-baik saya tuan-puan sekalian. Saya meraihkan tuan-puan sekalian insya-Allah. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, saya rasa untuk malam ni saya pilih dalam 2 ayat saya tuan-puan sekalian untuk kita tadabburkan, sebab nak bincang 85 ayat tak sempat 1 jam tuan-puan sekalian. Okey, jadi saya dah bawa keseluruhan idea tu pun at least untuk gambaran umum surah ni tuan-puan sekalian dah dapat dah. Yang ni saya nak ambil 1-2 ayat saja untuk tadabbur secara detail dan mendalam. Ayat yang saya pilih adalah ayat ke-7 dan juga ayat ke-8 surah Ghafir.
Tuan-tuan sekalian boleh buka tak surah Ghafir ayat 7 dengan ayat 8. Ini je dua ayat kita nak bincang malam ni. Lepas habis bincang dua ayat ni kita habis InsyaAllah. Dua ayat je tuan-tuan sekalian. Tak banyak pun, pendek je. Dia punya topik dia pun tak berat. InsyaAllah mudah-mudahan tidak menyebabkan tuan-tuan sekalian akan tertidur malam ni. Ada berat sangat pun dalam malam sangat. Tiba-tiba kita rasa macam tepu kepala tidur kan. So saya bawa topik ringan-ringan je tuan-tuan sekalian tapi membekas insya-Allah. Dia sangat membekas lah bagi saya. Ayat ni sangat membekas kat jiwa saya. Okey, jumpa tak ayat ke-7. Tanda tuan-tuan sekalian jumpa ayat yang betul, ayatnya bermula dengan allazina yahmiluna al-'arsy. Betul? Jumpa tak ayat ke-7 kan? Okey, jumpa So kita baca isti'adzah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada syaitan dan iblis. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk faham juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 7 ni bacaan dia bunyi dia. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzi tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Dalam ayat ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan melihat rupa-rupanya di samping kita yang selalu berdoa kepada Allah untuk ya Allah ampunkan saya, ampunkan saya, ampunkan saya. Kita ingat ke kita seorang je yang mendoakan keampunan untuk diri kita. Kita seorang je yang desperate untuk nak minta Allah ampunkan dosa kita. Tapi kata Allah dalam ayat ke-7 ni, ada satu makhluk yang bukan manusia tuan-puan sekalian, yang dekat dengan Allah sebab dia berada, sebab dia penjaga arsy tuan-puan sekalian. Dia sentiasa mendoakan keampunan untuk dua jenis manusia ni. Tuan-puan sekalian, kita ni kalau kita doa pada Allah, ya Allah ampunkan saya, itu biasa. Sebab kitalah pendosa tu. Maka kita nak sangat diampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan tuan-puan sekalian. Itu biasa. Tapi kalau malaikat, makhluk yang bernama malaikat yang dekat dengan Tuhan, mendoakan keampunan untuk kita, itu luar biasa. Itu luar biasa. Kadang-kadang kalau kita ni, kalau sesuatu yang kita doakan itu tuan-puan sekalian, kadang-kadang hajat itu dia muncul daripada nafsu kita. Datang daripada kehendak kita. Tapi malaikat tuan-puan sekalian, bila berdoa, dia langsung tak ada pengaruh hawa nafsu. Sebab malaikat ni tak ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu tuan-puan sekalian. Jadi doa yang dipanjatkan oleh malaikat ni adalah doa yang sangat tulus tanpa dibayangi langsung dengan hawa nafsu. Itu mahal doa malaikat ni tuan-puan sekalian. Jadi kepada siapa yang malaikat ni doakan? Satu, kita nampak didoakan keampunan, tapi untuk siapa? Yang tu yang kita nak jawab dalam ayat ke-7 ni tuan-puan sekalian. Jadi satu, Allah perkenalkanlah malaikat yang berdoa ni. Satu, Allah perkenalkan malaikat ini dia memikul arasy. Maksudnya dia dekat dengan Allah, sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan satu malaikat yang menjaga arasy tuan-puan sekalian, tapi ada malaikat yang berada kat sekeliling juga menjalankan tugas yang sama. Lalu apakah kebiasaan para malaikat penjaga arasy ini? Maka Allah kata mereka itu yusabbihuna, sentiasa bertasbih. Bihamdi rabbihim, memuji Tuhannya, bertasbih dan memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Okey, yang ni yang mahal. Tadi kita nampak dia bertasbih. Oh baguslah, itu adalah memang kebiasaan para malaikat pun. Yang kedua tuan-puan sekalian, dia beriman kepada Allah. Pun kita dah tahu dah sebab dia banyak bertasbih kepada Allah. Obviously dia akan beriman kepada Allah. Tapi dia sebutkan juga dia sentiasa mendoakan kepada siapa? Wa yastaghfiru lilladzina amanu. Dia sentiasa memohon keampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi makhluk pertama yang didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan keampunan tuan-puan sekalian adalah orang-orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. So bila kata lilladzina amanu, amanu dalam ayat ni disebut dalam fi'il. Tuan-puan sekalian, fi'il. Fi'il ni tuan-puan sekalian, satu benda yang kita kena faham tentang fi'il. Tuan-puan sekalian tahu tentang fi'il tu apa kan? Fi'il ni maksudnya adalah kata kerja. Perbuatan. Fi'il tu maksudnya perbuatan tuan-puan sekalian. Okey? Bila sebut kata kerja ataupun perbuatan, satu benda yang kita kena faham dalam konsep bahasa Arab, dalam technicality bahasa Arab, bila sesuatu itu fi'il ni dia terikat dengan masa. Fi'il dia terikat dengan masa. Kalau fi'il ni dalam bahasa Melayu kata kerja, dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai verb tuan-puan sekalian. Betul tak? Bahasa Inggeris verb. Kan verb tuan-puan sekalian dalam bahasa Inggeris pun terikat dengan masa. Sebab tu bila sebut verb, dia ada present tense
dia ada past tense, nampak tak? Dia ada continuous tense. Semua ni terikat dengan apa? Masa. Nampak tak? Bila kata kerja, dia terikat dengan masa. Sebab tu bahasa Arab pun sama juga. Bila sebut fi'il, dia ada fi'il madhi, fi'il mudhari', kan, nampak tak? Semua tu kan terikat dengan masa. Kan? Jadi fi'il terikat dengan masa. Jadi bila sebut masa tu puan sekalian, kemungkinan ada orang dia beriman semalam. Kalau kata sebab ni bila Allah sebut fi'il dalam ayat ni kan, amanu, fi'il. So mungkin dia barangkali dia beriman semalam, tapi hari ni dia tak beriman. Hari ni mungkin dia tak beriman, tapi esok dia mungkin beriman. Sebab dia mungkin beriman tu ikut masa-masa dia. Ada masa-masa tertentu saja dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah sebut dalam ayat ni, walaupun begitu keadaan manusia, dia punya iman tu tak setiap masa, ada masa-masa tertentu saja, semalam beriman, hari ni tak, esok beriman, lusa tak. Tapi kata Allah, walaupun keadaan begitu iman manusia, asal waktu dia beriman je kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat itu sudah mendoakan keampunan untuk mereka. Wow. Kita pun tahu tuan-puan sekalian, iman kita kan yazid wa yanqus, bertambah berkurang, bertambah berkurang. Itulah iman manusia pada hari ni. Yazid wa yanqus, tambah berkurang. Tapi the moment bertambah je tuan-puan sekalian iman kita tu, Allah telah merakamkan dalam ayat ini, saat bertambah je iman seorang manusia, malaikat yang penjaga arasy dekat dengan Tuhan tu dah tanda tangan minta pada Allah, ampunkan dosa dia ya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, kena rasa bersyukur kerana Allah bagi iman kat dalam hati kita. Kena rasa bersyukur kalau kita boleh zahirkan keimanan pada hari ini. Sebab Allah kata malaikat ni telah mendoakan keampunan untuk kita. So double doa keampunan. Kita pun doakan keampunan untuk diri kita, malaikat pula tanpa sebarang hawa nafsu, tanpa sebarang kepentingan, tadah tangan doa untuk orang-orang yang beriman supaya diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. So, apa lagi yang kita nak tuan-puan sekalian? Malaikat doakan kita, masya-Allah. Okey, itu golongan pertama. Seorang beriman adalah orang yang didoakan oleh malaikat untuk mendapat keampunan. Dan tuan-puan sekalian, siapa lagi orang-orang yang didoakan oleh malaikat untuk mendapat keampunan ini? Maka Allah sebut individu kedua yang didoakan oleh malaikat untuk mendapat keampunan adalah faghfir lilladzina tabu. Orang yang kedua adalah orang-orang yang bertaubat. Tadi orang-orang yang beriman. Sekarang lilladzina tabu. Dia ada lilladzina amanu dalam ayat ni, dia ada lilladzina tabu. Iaitu orang-orang yang bertaubat. Tetapi tuan-puan sekalian dalam ayat ni, taubat Ustaz, saya dah banyak taubat, banyaklah aku doa keampunan dia oleh malaikat ni. Tak, tuan-puan sekalian, ada syarat lain. Lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Dia kena buat benda tu barulah komplit untuk mendapatkan barulah komplit untuk nak mendapatkan doa daripada malaikat ni. Dia bukan sekadar kena bertaubat tuan-puan sekalian. Dalam ayat ni Allah sebut wattaba'u sabilak. Lepas dia bertaubat kepada Allah, dia kena ikut jalan agama yang betul. Hari ni tuan-puan sekalian, ada je orang yang jenis taubat dia macam mana tau? Dia taubat, dia kata, contoh dia ada buat satu dosa tuan-puan sekalian yang besar, maka dia tak bertaubat. Tapi ada setengah-setengah orang, taubatnya sekadar terhenti kepada apa tau? Sekadar meninggalkan je apa yang pernah dilakukan. Contoh, dia nak bertaubat daripada melakukan tuan-puan sekalian? Dia taubat daripada nak mengumpat orang lain. Contohlah, dia suka sangat mengumpat orang lain sebelum ni. Lalu dia sedar, nak taubat ni, ya Allah, Ustaz, saya nak Allah, saya nak taubat ni sebab saya dah banyak mengumpat ni. Maka tuan-puan sekalian, taubat dia tu mungkin barangkali dia sekadar, okey, tanda saya taubat adalah saya dah tinggalkan benda tu. Saya tak buat dah benda tu. Nampak tak? So dia taubat dalam bentuk dia tinggalkan je apa yang dosa pernah dilakukan sebelum. Tapi tidak disusuli dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya dia buat dalam agama. Dia tinggalkan mengumpat tapi solat acuh tak acuh. Dia tinggalkan mengumpat tapi tuan-puan sekalian, dia tak ikut ajaran-ajaran daripada agama. Nampak tak? Dia taubat untuk dosa tetapi dia tak ikut jalan agama yang betul. Jadi untuk mendapat doa daripada doa pengampunan daripada malaikat ni tuan-puan sekalian, syarat dia kena bertaubat atas dosa yang dia buat sebelum ni, plus lepas dah taubat dah tinggalkan dosa tu, dia kena buatlah apa yang agama suruh. Nampak tak? Dia kena menjadi practical Muslim. Dia kena menjadi seseorang yang mempraktiskan ajaran yang betul dalam agama tuan-puan sekalian. Itu dia. Barulah orang ini akan mendapat perkenan untuk didoakan keampunan oleh malaikat. So ini adalah dua individu yang didoakan oleh malaikat khusus untuk mendapat keampunan. Seorang sekali lagi Yang pertama adalah orang yang beriman. Beriman dalam bentuk bagaimana? Kata Allah, kadang-kadang iman kita naik turun pun
Tak apa, yang penting the moment kita dapat beriman tu sudah dapat doa keampunan, doa keampunan daripada malaikat. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian adalah orang-orang yang bertaubat dan dia ikuti, disusuli dengan melakukan perkara-perkara dalam agama dengan baik. Dia tidak meninggalkan perkara-perkara agama lah tuan-tuan sekalian. Itu adalah individu yang kedua tuan-tuan sekalian. Dan akhirnya bila mana dah mendapat keampunan, apakah kesan dia? Waqihim azabal jahim, akan diselamatkan, dipelihara daripada azab neraka. Inilah kemenangan yang sebenar tuan-tuan sekalian bila mana Allah selamatkan kita semua daripada api neraka. Okey, itu satu. Kita kata 10:35 tapi baru satu ayat kita bincang. Satu lagi ayat tuan-tuan sekalian, last tuan-tuan sekalian izinkan saya ya ibu-ibu ayah untuk semua saya teruskan boleh ke? Tuan-tuan sekalian dah buat mogok ke nak habiskan? Habis. Okey tuan-tuan sekalian, boleh sikit lagi, sikit je lagi. Okey. Dalam ayat ke-8 dia jadi sangat touching tuan-tuan sekalian. Sebab apa tahu? Tadi kita dah sangat touching sebab apa? Oh, saya ada malaikat yang mendoakan saya. Kita rasa seronok. Kan? Tapi kadang-kadang kita mungkin terfikir, mungkin saya ni Ustaz, alhamdulillah saya dah boleh beriman, saya bertaubat, lepas tu saya buat apa yang agama suruh. Saya dapatlah keampunan tu. Saya terselamatlah daripada api neraka. Bila saya dah selamat daripada api neraka, saya akan dapat masuk syurga kan Ustaz? Kita dapat masuk syurga. Tapi kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita macam terfikir, aku je ke nak masuk syurga seorang-seorang? Ahli keluarga saya macam mana? Pasangan saya macam mana? Anak saya macam mana? Mak ayah saya macam mana? Boleh tak Ustaz saya nak masuk sama-sama dengan dia orang semua ni Ustaz? Rupa-rupanya tuan-puan sekalian ayat ke-8 ni Allah menggambarkan doa malaikat tadi tu tak habis lagi. Doa tadi tu pun dah cukup besar tuan-puan sekalian, didoakan keampunan untuk dua golongan ini. Tapi malaikat ni sambung lagi doa tuan-puan sekalian kepada Allah. Allahu Akbar. Kalau kita nak masuk syurga bersama-sama dengan family satu keluarga tuan-puan sekalian, itu mungkin barangkali sebabkan kita punya keinginan sendiri yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Tapi ni malaikat sekali lagi tadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan kepada Allah supaya ya Allah bagilah orang-orang tadi yang beriman dan bertaubat lalu diikut agama tadi tu, bagi dia tu masuk syurga jannati adnin. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Masukkan mereka semua dalam syurga ya Allah, tapi jangan bagi dia masuk seorang-seorang. Masukkanlah mereka bersama-sama dengan orang-orang yang saleh daripada daripada ibu bapa mereka, daripada azwajihim, daripada pasangan mereka, dan wadhurriyatihim, daripada anak-anak keturunan mereka tuan-puan sekalian. Malaikat ni tuan-puan sekalian, dia doakan kepada Allah sebegini untuk kita semua tanpa sebarang kepentingan apa pun. Tuan-puan sekalian, tanpa sebarang kepentingan apa pun. Dia bukan manusia macam kita, dia makhluk yang sangat dekat dengan Allah, tapi dia mendoakan begini untuk orang-orang yang beriman dan bertaubat. Tuan-puan sekalian. Jadi ini adalah gambaran tuan-puan sekalian betapa pengampunan Allah ini adalah benda yang sangat penting. Kalaulah duit sangat penting kepada manusia, nescaya tuan-puan sekalian untuk orang beriman dan bertaubat, dah lama dah malaikat ya Allah, bagilah orang-orang yang bertaubat dan beriman ni dia kaya raya, kereta dia besar-besar, rumah dia besar-besar. Kalau benda tu yang paling penting, malaikat dah lama dah doakan benda tu untuk orang-orang yang beriman dan bertaubat. Tapi malaikat tahu tuan-puan sekalian, benda yang paling penting untuk orang-orang yang beriman dan bertaubat adalah dia akan dilepaskan daripada api neraka dan dia akan dimasukkan dalam syurga disebabkan Allah telah mengampunkan segala dosa-dosa. Nampak? Jadi tuan-puan sekalian, berbahagialah untuk kita semua mudah-mudahan yang beriman dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyusulinya dengan melakukan perkara-perkara yang telah disuruh oleh agama tanpa gagal, tanpa sebarang persoalan. Inilah kebahagiaan berada dalam agama Islam tuan-puan sekalian. Kalau kita ini hidup dalam agama Islam ni, kalau kita buat baik, Allah bagi baik. Kalau kita buat buruk, Allah bagi peluang. Jangan kita terus kata kalau kita buat buruk Allah terhukum. Tak, itu salah. Dalam agama kita, tuan-puan sekalian, konsepnya adalah buat baik, Allah balas baik. Tapi kalau kita buat buruk, Allah bagi peluang, tuan-puan sekalian. Betul tak betul? Allah bukan terus hukum kita. Kalau Allah terus hukum kita tuan-puan sekalian, asal termengumpat sekali, terus tercalar mulut ke, patah gigi ke tuan-puan sekalian, tak ada Allah hukum terus. Kan? Buat baik je, Allah bagi kebaikan. Tapi kalau buat benda buruk, Allah bagi apa? Allah bagi peluang. Itu tanda Allah nak suruh kita ni, sentiasa sedar bila buat salah tu mengaku salah, doalah pada Allah supaya Allah ampunkan dosa. Barulah kita ni akan diselamatkan daripada api neraka tuan-puan sekalian.
Dan mudah-mudahan tuan-puan sekalian yang seronoknya, mudah-mudahan kita akan berkumpul dengan ahli keluarga kita semua dekat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita seorang je masuk, tapi kita nak masuk bersama-sama dengan ahli keluarga kita semuanya sekali, daripada ibu bapa kita, daripada pasangan kita, daripada anak-anak kita. Biarlah kita berfamily gathering dalam syurga nanti tuan-puan sekalian, insya-Allah. Buatlah family day puas tuan-puan sekalian. Kita kat Malaysia ni tuan-puan sekalian buat family day, kita duk pergi kat pantai, tuan-puan sekalian tak seronok kan? Tapi dalam syurga nanti kita masuk dekat kita buat family day di tempat yang paling indah, yang tak pernah mampu ada tandingan keindahan dalam syurga ni tuan-puan sekalian. Berseronoklah dekat sana, insya-Allah. Sama-sama kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa cukup sekadar tu tuan-puan sekalian. Saya rasa banyak kita belajar malam ni. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian ingat semua bendanya, semua yang saya kongsikan pada hari ini. Dan at least tuan-puan sekalian kalau tak ingat banyak-banyak pun, at least ingat tiga bahagian tadi yang saya kongsikan. 1, 22, 23 sampai 55, 56 sampai 85. Itulah keseluruhan surah Ghafir itu sendiri tuan-puan sekalian, insya-Allah. Boleh semua? Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa cukup sekadar tu. Terima kasih banyak-banyak pada Hajar Nuriah kerana sudi menjemput. Saya rasa terharu lah tuan-puan sekalian. Saya rasa macam terharu lah tuan-puan sekalian bila bersama-sama dengan grup yang baru lepas khatam Quran. Mudah-mudahan saya menumpang keberkatan tuan-puan sekalian yang baru khatam Quran. Mudah-mudahan saya dapat tempiaslah pahala tuan-puan sekalian dekat sini, kepada saya lah, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama mendoakan kita semua mendapat keampunan dan mendapat pahala yang banyak dan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serahkan kembali pada Tuan Haji Yahya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Haji Ayah. Dia tak dengar. Dia tak unmute tu, dia tak unmute. Ya. Ah. Minta maaf Ustaz. Apa, Ya, terima apa? kasih banyak-banyak Ustaz Syamil di atas tadabbur yang amat bermakna sebenarnya. Dan kita pun rupanya di sebalik surah ini kita dapat mempelajari banyak perkara. Ini saya pun kali pertama saya sebenarnya memahami yang malaikat tu sentiasa berdoa kepada kita sekiranya kita ni beriman kepada Allah dan berdoa. Jadi malaikat tu berdoa untuk kesejahteraan kita. Ini sesuatu yang saya sendiri pun belum dapat memahami. Jadi insya-Allah di lain-lain waktu kita dapat menjemput Ustaz untuk berkongsi ilmu dengan kita supaya kita sebagai hamba yang penuh dengan kejahilan ini dapat memandu diri kita, membawa diri kita ke jalan yang mana Allah redai, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz, dan kita sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Okay, bye-bye. Ini dah 2 orang ni, 2 orang hero. Tiga. Sekali semua. perempuan Lambat tu, Ustaz. tidur ni. Ada Yang 3 kecil hero. sekali perempuan. Hero juga. Lambat tidur. Hero juga yang ketiga. Oh, Tiga hero. Tiga hero. Alhamdulillah. I see. Tak tidur lagi. Tak tidur lagi lah, dia tunggu saya ni. Dia pun nak dengar tadabbur Okey, jumpa lagi tuan-puan Okey. sekalian. Assalamualaikum. InsyaAllah Ustaz kita sambung balik, dah lama terputus. Insya-Allah. Terputus hubungan. Baik, Okey, terima kasih semua. I end the meeting. Okey. Terima kasih aja. Terima kasih. Sama. Terima kasih.